Okay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi silap minta maaf, tadi kita ada technical error oleh sebab hujan. Berlaku sikit 2-3 kali terputus line. InsyaAllah sekarang ni kita online balik. Saya harap yang mana dapat masuk, sila masuk balik. Saya mohon maaf, kita ada sikit technical error. Dan Cik Razak, macam mana Cik Kus? Dapat suara saya dengan jelas? Ya, Cik cantik. Jelas. Okey. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih yang Mina dapat masuk ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya harap dengan sesi ni secara tak langsung kita boleh bincang. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf 3 kali kita terputus. Alright, sekarang ni kita dapat balik. InsyaAllah kita akan bincang tentang perubahan. Dia panggil perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi bersama kita ni seorang coach, orang cikgu yang bersara, dan juga dia seorang bekas pensyarah di IAB dan juga sebagai mentor, bahagian coach dan mentor. Satu ketika dulu. Hari ini kita bincang berhubung dengan kita pula dalam pembelajaran. Kita sendiri pun dah berlaku perubahan dalam pembelajaran. Jadi saya minta lah yang berbahagia kita punya coach Cikgu Razak buat sikit pengenalan, buat permulaan balik Cikgu. Sebelum kita mula. Sekarang ni pukul 6.10. Kita berhenti pada lebih kuat 6.35, 6.40 gitu Cikgu. Sila Cikgu. Okey, terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkara yang kita nak bincang hari inilah berkaitan dengan perubahan yang berlaku sekarang lah, terutama dalam proses pengajaran, pembelajaran dan juga pengajaran kita, sama ada di sekolah ataupun kita sendirilah dalam memberi latihan dan sebagainya. Jadi sebagai coach agaknya bagaimana agaknya kita boleh membantulah sahabat-sahabat kita dalam nak menangani ataupun melalui perubahan-perubahan yang berlaku sekarang ini, supaya tidak berlaku jurang yang terlalu luaslah di antara pada masa sebelum ini dan juga pada masa sekarang lah. Ya. Jadi ada beberapa isu yang sahabat-sahabat telah minta pandangan daripada saya sendiri. Jadi bagaimana agaknya di peringkat sekolah tu sendiri kita nak menghadapi perubahan-perubahan ini yang berlaku sekarang ini. Jadi sebagai coach agaknya apa bentuk ataupun perkara yang perlu kita lihat dalam kita nak membantu mempercepatkan proses perubahan inilah. Jadi untuk perkara ini sebagai permulaannya apabila diminta membantu mereka ini dalam nak menangani ataupun melalui perubahan-perubahan ini. Sebagai pemimpin di sekolah kita kena lihat di sekolah itu mungkin ada 3 kumpulan lah dalam kita nak membimbing mereka ini dalam menghadapi perubahan kalau kita lihat dari segi teori pembelajaran pun dia mengatakan bahawa ada single loop learning, ada double loop learning dan ada triple loop learning sebenarnya. Begitu juga di sekolah sebenarnya di sekolah sebenarnya kita akan melihat ada tiga kumpulan guru-guru ini ataupun kita sendiri ataupun saya sendiri mungkin dalam proses memberi latihan secara online dan sebagainya mungkin perlu kemahiran tambahan yang mungkin saya katakan sebagai single loop learning lah maknanya saya perlu tambahan pembelajaran dan begitu juga di sekolah sebenarnya. Sekolah guru-guru mungkin di antaranya yang tidak ada kemahiran dalam penggunaan gadget-gadget dan juga teknologi yang ada sekarang lah dalam nak membantu proses perubahan ini. Begitu juga di sekolah akan ada yang masuk dalam kumpulan double loop learning, iaitu mereka ini yang ada kemahiran tetapi mungkin dari segi perlu mengamalkan dulu perlu mengamalkan tabiat
dari segi penggunaan teknologi dan sebagainya. Dan yang terakhir, mungkin ada juga sekolah yang memerlukan triple loop learning, maknanya untuk dijadikan budaya lah ya dalam proses perubahan kita ni. Jadi maknanya di sekolah itu sendiri ataupun saya sendiri ya berada dalam satu keadaan di mana ya banyak perubahan yang perlu dibuat ya. Mungkin dari segi konten kita tidak jadi isu, tetapi dari segi kemahiran dalam kita menyampai secara berkesan lah kepada kita punya klien-klien kita. Terima kasih. So cikgu menyentuh keseluruhan tentang tu, 3 benda cikgu tentu, loop yang pertama, loop kedua, loop yang ketiga. Iaitu benda ni menunjuk kata kalau kita boleh dah berada di loop yang ketiga, dah menjadi membudayakan, benda tu senang. Tetapi kita adalah sekarang ni dalam proses. Sebenarnya budaya tu dah ada dah. Untuk pembelajaran dan pengajaran tu dah ada. Cuma dari segi pencapaian, dari segi matlamat yang dicapai. Jadi kalau melihat daripada sudut tu, di mana keadaan yang kita berada sekarang ni dalam lain tu apa? Macam mana kita punya keadaan kalau melihat dari sudut tu? Berapa lama kita boleh membudayakan benda ni boleh jadi berkembang dengan elok? Ikut keadaan, kemampuan dan kebolehan yang terdapat sekarang. Okey, kalau saya sekarang mungkin okey, kalau dari segi sudut berkenaan lah, kita kena tengok juga individu kemampuan masing-masing lah. Tetapi sebahagian besar mungkin masih dalam single loop learning, iaitu banyak kemahiran-kemahiran tambahan yang perlu dipelajari lah. Dari segi penggunaan peralatan dan sebagainya, penyampaian dan sebagainya lah. Tetapi kita tak mustahil juga sebenarnya. Ramai juga kumpulan-kumpulan ini yang berada di double loop learning lah, yang maknanya dia dah ada kemahiran. Dari segi itu, cuma dari segi orang kata ni untuk mengamalkan secara berkesan tu mungkin perlu diberi bimbingan lah. Itu di antaranya lah. Begitu juga dalam PDPC yang berlaku sekarang, jika kita lihat sebagai pemimpin di sekolah, sebagai pemimpin di sekolah, apabila kita persoalan yang perlu yang perlu diuruslah, di antaranya dalam nak mengurus perubahan ni, saya suka mengambil yang simple punya model lah. Yang kalau kita lihat dalam Kurt Lewin punya model, dia mengatakan bahawa ada tiga fasa lah. Yang pertama unfreeze, yang kedua ialah change, dan yang ketiga ialah freeze. Maknanya fasa sekarang ialah bagaimana kita nak unfreeze, nak memberi kesedaran kepada semua guru, kepada murid itu sendiri, dari segi perubahan yang sedang berlaku sekarang. Ini yang kita kena fikirkan, intervensi ataupun kaedah-kaedah yang perlu kita buat supaya perubahan ini dapat dipercepatkan lah. Yang pertama ialah yang saya sebutkan tadi, ialah unfreeze. Maknanya kita macam mana kita nak memberi kesedaran kepada ini perkara ini dah kita terpaksa lalui dan terpaksa kita berubah. Jadi apa intervensi ataupun strategi yang kita boleh guna dalam kita nak meningkatkan kesedaran mereka ini tentang perubahan ini yang perlu dilakukan. Yang keduanya dari segi change itu sendiri, perubahan itu sendiri. Bagaimana agaknya di peringkat kita agaknya untuk kita membuat perubahan dari segi keupayaan kita dalam mengendalikan gadget-gadget, dalam mengendalikan proses-proses dalam kita supaya pengajaran pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancarnya. Jadi maka di peringkat perubahan ini yang amat penting sebenarnya, selain walaupun kita dah ada kesedaran yang kita perlu berubah, tetapi dari segi perubahan yang sepatutnya, maknanya dari segi kaedah, dari segi pendekatan, dari segi bahan. Kalau sebelum ini kita biasa dengan hands on, kita biasa dengan perbincangan secara bersemuka, dan kita boleh jawab secara direct terus. Tetapi dengan keadaan sekarang, maka perubahan yang ada sekarang, maka apabila proses pembelajaran itu sendiri agak sukar untuk kita lakukan apabila melibatkan kepada hands-on praktis yang melibatkan tangan dan sebagainya.
Dan mungkin fasa yang ketiga yang perlu kita lihat ialah macam mana kita nak freeze-kan dia, nak supaya dia jadi satu budaya, satu amalan. Jadi mungkin di peringkat ini mungkin mengambil masa lagi lah. Tetapi yang paling penting sekarang ialah di peringkat kita nak unfreeze-kan, nak meningkatkan kesedaran cikgu-cikgu, kesedaran murid, kesedaran ibu bapa itu sendiri dalam kita nak menyatakan bahawa perubahan yang sebegini telah pun sedang berlaku dan sebagainya. Kalau dari segi change perubahan itu kita boleh, dari segi training masih lagi kita boleh buat. Cuma dari segi kalau di sekolah itu dari segi perubahan itu dari segi pengajaran tadi tidak dapat secara direct lah, secara bersemuka, dan kita tak dapat tengok secara terus lah kerja buat murid-murid di sekolah. Alhamdulillah. So nampak kaya memang nampak jelas ke arah mana yang patut kita tuju dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi tenaga pengajar pun mungkin telah pun bersedia, telah pun berjalan, dan saya dapati kebanyakan budak-budak sekolah, saya ingat mereka macam excited mereka macam tak tahulah, mungkin saya salah. Macam saya tengok cucu-cucu saya, mereka memang berminat. Sebelum kelas nak mula, mereka dah ready dah depan komputer mereka. Dalam keadaan yang macam ni. Walaupun dalam bentuk internet, bukan face to face. Tapi tak tahulah sama ada gadget tu yang boleh memberikan mereka suka belajar atau tidak. Tapi minat pada budak-budak tu tetap ada. Jadi berteraskan kepada minat tetap ada kepada budak-budak tu pula. Cuma kita nak tahu sejauh mana pula ukuran kita punya, of course lah, pendidik ada cara ukuran dan sebagainya. Selalunya minimum berapa jam mereka boleh belajar melalui melalui internet ni. Adakah, saya tak tahu pasal bidang ni, melalui internet ni dia ada had-had tertentu kah yang perlu kita belajar di dalam virtual dan sebagainya? Ada kaedah kah cikgu? Ada dia punya mungkin saya tidak ada maklumat tersebut, tetapi kalau kita bandingkan kalau secara bersemuka, contohnya kalau bahasa Melayu lah, tingkatan menengah atas lah, bahasa Melayu tu. Kalau dalam keadaan yang bersemuka, dia terpaksa dia melalui proses pembelajaran tadi sebanyak kata ni mungkin dalam satu minggu, mungkin dalam 6 jam satu minggu lah, dalam 6 jam satu minggu. Tetapi apabila kita secara atas talian dan sebagainya, mungkin di situ akan berlaku jurang lah. Contohnya kalau belajar sejarah. Dalam belajar sejarah mungkin dalam 3 jam, 3 jam seminggu yang terpaksa kita dalam keadaan yang bersemuka. Apabila di atas talian, mungkin kekangan akan berlaku di situ. Walaupun kita ada di dalam pendidikan pun sendiri, sebelum saya pencin dulu pun memang dah digunakan yang dikatakan sebagai flip classroom. Flip classroom di mana murid akan sebenarnya membaca dulu, kemudian dalam kelas baru kita berbincang dan sebagainya. Mungkin pada saya benda tu memang dah cantik, sebab sebelum ini pun memang dah, semasa saya jadi kata bekerja petugas dulu, memang flip classroom itu dah menjadi, orang kata dah menjadi satu trend lah, satu orang kata ni satu kefahaman lah, di mana flip classroom kita baca, murid membaca dulu, memahami, kemudian di dalam kelas barulah proses perbincangan. Begitu pada saya tidak menjadi isu sekiranya dalam secara atas talian pun sebenarnya, cuma dari segi kesediaan kita, segi kemahiran kita sebenarnya dalam kita mempercepatkan proses menyediakan bahan-bahan yang boleh diedarkan kepada murid-murid supaya dia boleh membaca dan sebagainya. Macam kita belajar training, maknanya apabila kita dah menyediakan bahan untuk bacaan dahulu, apabila dalam secara atas talian, maka kita akan berbincang yang mana yang tak faham, yang tak jelas lagi. Pada saya benda ni bukan jadi satu isu besar, cuma mungkin isu dari segi teknikal je lah. Kecekapan kita untuk kita, kemahiran kita menggunakan perkara ni. Kalau dari segi penyampaian ilmu tu sendiri, saya rasa tidak jadi masalah. Mungkin dari segi kalau yang dah membaca, tetapi mungkin menjadi kekangan kita apabila sekolah-sekolah rendah lah yang baru nak menulis, yang belum pandai membaca dan sebagainya.
Tetapi kalau yang dah pandai membaca tahun 4 sehinggalah tingkatan 5, ya mungkin ini bukan menjadi satu isu kritikal lah, ya, kalau apabila kita menyediakan bahan-bahan dan sebagainya yang mudah dan sebagainya. Ya, Jadi selain dia daripada sila. ya, selain daripada dah tentulah ya peralatan itu menjadi faktor, orang kata ni faktor yang kata ni minus dia lah. Ya. Kalau kita lihat dari segi minusnya mungkin kalau kita lihat dari segi PMI dia plus minus and interesting lah. Ya, plus minus interesting apabila kita melihat kepada isu ni. Kalau plusnya positifnya mungkin orang kata ni ruang masa yang lebih luas dan sebagainya, ya, bahan yang lebih cantik dapat diagihkan. Dari segi minusnya tadilah, dari segi minus dia mungkin dari segi peralatan, capaian internet dan sebagainya. Tetapi dari segi interesting, ya, kalau dari segi interestingnya memang minatlah, budak-budak memang dah zaman dia, zaman gadget dan sebagainya. Mungkin kita cuma menggunakan pandai untuk mengata ni menyediakan bahan-bahan yang boleh menarik minat budak. Jadi dalam pada ini saya akan melihat kepada PMI lah. Maknanya setiap satu perubahan kita melihat kepada PMI, plus, minus dan interesting dia. Jadi macam mana pun ada minus, ada plus dia dan ada interesting dia. Okay. So dalam pembelajaran ni macam mana cikgu? Depa ni ada peperiksaan juga ke ataupun macam mana? Yang tu saya tak boleh nak inilah, ya, sebab itu bukan dari dasar, cuma segi proses bolehlah. Tetapi dari segi nak tak nak pengukuran kena ada lah. Ya, pengukuran kena ada. Ya, sebab kalau nanti kita tidak tahu sejauh mana objektif pembelajaran itu sendiri tercapai lah. Ya, nak tak nak ujian tu tetap perlu, cuma dari segi bentuknya mungkin pihak kata kementerian dan sebagainya sudah tentu ada dia punya kaedah dia sendiri. Tapi kalau dari segi kitanya sebagai orang kata ni sebagai bapa, sebagai ayah lah kepada anak-anak, maka proses pengukuran penilaian ni macam mana pun kena ada juga, sebab kita nak tahu di mana kita berada sekarang, ya. Kalau kita kata kita nak berjaya, kita nak baik, kita nak bagus, kita nak cemerlang, agak di mana agaknya, kita dah sampai di mana agaknya. Itu dari segi penilaian tu tetap kena ada, cuma mungkin dari segi kaedah. Tetapi kalau dari segi cikgu-cikgu tak ada menjadi masalah. Kalau dari segi kefahaman, ya, cuma dari segi standardize lah. Ya, standardize dari segi keseluruhan. Tetapi kalau dari segi guru tak ada masalah. Dia nak mengukur, kalau minta budak bagi menceritakan kembali apa dia belajar dan sebagainya, itu dah cara pendekatan dari segi kita menilai kefahaman anak-anak murid itu. Tapi dengar apa yang cikgu cakap ni, kita ada banyak plus daripada negatif. Saya nampak banyak plus daripada negatif. Kalau kita tengok plus, banyak plus juga, ya. Negatif pun ada juga, ya. Tetapi macam mana pun kita kena macam yang kita belajar lah, ya, solution focus ni lah. Yes, kena solution focus. Solution focus ni lah. Jadi nak tak nak, apa penyelesaian kita? Kita kalau kita melihat ke belakang itu tak akan jadilah. Ya, tetapi sekarang macam mana kalau sekarang macam mana kalau kita nak selesaikan kita punya isu kita ini kepada penyelesaian, bukan kepada melihat kepada merawat sakit yang dah ada lah. Ya. Okay. So kalau cikgu tengok apa yang cikgu beri keterangan tadi, yang saya boleh faham bahawa persediaan memang dah ada. Jadi cuma masa-masa yang disediakan tu perlu kita ambil tahu. Kadang-kadang macam kita buat dari internet terputus misalnya. Kadang-kadang budak-budak tengah mood belajar terputus. Nak connect balik habis cepat kata 5 minit, 10 minit. Kadang-kadang mungkin the whole day keadaan yang orang kata yang tak sempurna. Macam kita tadi 3 kali kita terputus, kan. Kalau keadaan macam tu, cikgu persediaan macam mana sebagai backup? Kalau ni dia ini pandangan sebagai ayah lah, sebagai bapa lah, bukan sebagai guru lah. Sebagai bapa, saya melihat lebih kepada perlu juga persediaan dari segi workbook lah, buku kerja sebenarnya. Buku kerja. Buku kerja yang berstruktur lah, maknanya latihan secara berstruktur, yang mana apabila kita berbincang secara atas talian pun lebih mudah lah apabila buku kerja ataupun buku kerja yang dibuat secara berstruktur lah.
ya, supaya apa, kita nampak proses pembelajaran budak tadi, ya, yang lebih mudah sebab kita tidak dapat bersemuka, tidak dapat melihat, membetulkan secara direct lah, secara terus. Apabila kita menyediakan workbook ini, saya yakin lebih mudah lah untuk anak-anak belajar daripada satu langkah ke satu langkah. Ya, lebih jelas lagi lah pada saya. Itu di Okay, antara Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi satu information yang terbaik yang mana kita dapat daripada Cikgu Razak, iaitu maklumat ni memang bagi satu information kesedaran kepada kita lah, tuan rumah, ibu bapa yang anak kita ada belajar. Dengan maklumat yang cikgu bagi tadi, alhamdulillah bagi saya pun saya nampak dengan jelas. Menunjuk kata kita dah well prepared, kita tahu apa yang kita hadapi, kita buat persediaan. Macam workbook tu memang mustahak seperti yang cikgu kata. Dia sebagai satu boleh jadi sebagai preparation ataupun selepas belajar dan sebagainya. Sekiranya kalau terputus line dan sebagainya, mereka boleh guna balik workbook dan sebagainya. Secara tak langsung, saya ingat alat-alat ni semua dah telah pun sedia ada. Cuma tak tahulah kaedah kemampuan orang nak beli komputer, nak beli handphone tu kita tak tahu. Jadi bagi saya satu pembelajaran ni bukan kata budak-budak sekolah dah, kita dewasa pun boleh belajar sama. Macam saya sendiri pun saya masih belajar menggunakan internet. Kadang sampai tengah malam kena bangun, kadang pagi, kadang petang, ikut suasana. Jadi cuma nak divide masa saja. So jadi mereka pun diberi juga jadual waktu kan Ibu? Ya, saya tengok anak saya memang ada jadual waktu lah. Cuma saya lihat jadual waktu yang anak saya ada tu dia tidaklah sebagaimana yang lazim secara bersemuka lah. Ya, seperti contohnya tadi macam matematik contohnya, ya. 5 waktu seminggu contohnya lah. Ya, 5 waktu seminggu. Jadi maknanya mungkin 2 jam sahaja yang paksa dilalui dalam proses pembelajaran tersebut. Tapi saya yakin murid-murid ini apabila kita diberi satu, sebab saya suka melihat kepada self coaching lah. Ya, dalam kita membuat self coaching, ya, macam kita menyediakan satu workbook, mungkin tidak secara berdokumentasi lah. Ya. Tapi kalau kita buat, kita boleh bertanya diri kita secara dengan ada prosesnya, ya, soalan-soalan yang kita akan tanya dan sebagainya. Jadi mungkin di situlah dengan adanya, ya, yang secara lebih berstruktur ni, saya rasa perkara-perkara yang kita hadapi dari segi gadget dan sebagainya mungkin dapat dikurangkan. Cuma ya, yang kita lihat adalah dari segi guru yang berada di hadapan. Ya, kita faham apabila kita belajar ni tanpa ada guru yang secara bersemuka, kita tidak boleh menyelesaikan masalahnya pada masa itu juga. Ya. Jadi itulah itu kekangan juga yang kita kena fikirkan. Dan saya melihat apabila kita dengan ada workbook itu secara tersusun, ya, mungkin akan mengurangkanlah, ya, perkara-perkara ni, ya, isu-isu yang timbul, tidak ada guru yang boleh menegur secara, orang kata ni, pada masa itu jugalah. Ya. Jadi masa berjalannya kelas tu, saya boleh andaikan bahawa berlaku beberapa sesi. Satu sesi mendengar, right? Penerangan yang diberikan oleh seorang cikgu, right? Jadi menunjuk kata anak murid mungkin kurang bercakap, mungkin tumpuan dia boleh laksanakan kalau dia berkemampuan. Yang kedua, mungkin ada juga bidang soal jawab dan sebagainya macam biasa juga, ataupun ada sikit perubahan yang bagaimana cikgu? Okey, apabila kita belajar masa kita masih lagi kita melihat kepada orang kata ni, cara pembelajaran kita ni sebenarnya yang berkonsepkan yang menggunakan VAK lah. Ya, secara visual, secara auditory dan juga kinestetik. Jadi maknanya pada saya dengan menggunakan teknologi ini pun sebenarnya VAK itu tidak masih boleh dikekalkan lah. Ya, secara visual, ya, mungkin dari segi visual lagi cantik dan juga lagi grafik dan juga lagi mudah, ya, dari segi visualnya, pergerakan dan sebagainya. Mungkin dari segi auditory, ya, auditory tadi macam tadilah, ya, kekangan dan sebagainya, auditory. Pada saya kalau dari segi konsep pembelajaran itu menggunakan VAK itu masih lagi berjalan, ya, cuma dari segi kinestetik ni lah, ya, dari segi perbincangan kumpulan mungkin terbatas lah dari segi
latihan dan sebagainya, ya, hands on dan sebagainya lah. Ya, tetapi kalau kita melihat dari segi apabila kita membimbing, ya, membimbing sesiapa sajalah, ya, kita mengambil kira VAK tu, ya, jadi saya kira dalam proses pembelajaran ini pun perkara-perkara tersebut tetap ada sebenarnya, ya. So alhamdulillah cikgu adalah seorang cikgu dekat 30 tahun. Cikgu menjadi pendidik dan cikgu sendiri berada di Institut Aminuddin Baki. Kerana cikgu juga seorang trainer, seorang coach mendidik dan mengasuh tenaga pengajar. Dan cikgu juga biasa jadi Head of Coaching and Mentoring di Institut Aminuddin Baki. Dengan pengalaman yang luas dan pendedahan daripada sudut pembelajaran berbagai bidang, terutama dalam bidang coaching dan mentoring, saya kata memang kematangan dan kemampuan yang ada cikgu merupakan satu aset yang boleh cikgu sharekan kepada guru-guru yang sekarang ni menjalankan tugas di Institut Aminuddin Baki. Jadi dah lama cikgu pula incah dalam coaching and mentoring. Macam mana cikgu anggap perubahan yang perlu dilaksanakan di dalam bidang coaching dan mentoring dari segi pendekatan menggunakan virtual class ni? Apa yang cikgu rasa perubahan yang perlu disanakan? Sebelum tu mungkin tak ada anggap sebagai sesuatu yang add value. Mungkin saya ingin mendengar daripada cikgu, seorang coach to coach. Jadi apa pendapat cikgu daripada sudut itu? Kalau melihat dari segi kerjaya ataupun dari segi coaching itu sendiri, saya rasa dengan secara virtual dan secara atas talian dan sebagainya lebih orang kata ni dia punya plus dia banyak lah. Dia punya plus dia perkara yang baik tu lagi banyak. Sebab apa? Sebab dari segi utama dari segi masa kita lah. Masa kita tidak banyak kita lebih banyak masa boleh kita berhubung dengan kita punya klien dan sebagainya. Itu apabila keadaan dan satu perkara lagi adalah apabila keadaan sekarang, apabila kita melaksanakan bimbingan dan kita melaksanakan coaching ini, selain daripada masa tadi kita boleh guna sepenuhnya, ya, kita katakan bahawa kita boleh kata ni dari segi perbincangan kita boleh lebih confidential lah, ya, sebab kita tidak pergi ke pejabat dan sebagainya, ya. Jadi bila-bila masa saja kita boleh mengadakan sesi perbincangan, sesi coaching dan sebagainya. Saya rasa dengan yang ada dari segi coaching tu sendiri, dari segi sesi tu sendiri sebenarnya tidak ada isu sebenarnya, ya. Kalau dalam keadaan kita sekarang lah, ya, dengan cuma antara dengan klien kita bila-bila masa kita boleh berhubung, ya, dan bila-bila masa saja kita boleh membantu mereka lah dan sebagainya. Kan dari segi teknik, dari segi masih lagi sama kan. Cuma dari segi orang kata ni, pada saya melihat dari segi kos, ya, banyak kita boleh jimat, masa pun banyak kita boleh jimat, dan juga lebih orang kata ni lebih rapat, ya, kita boleh berbincang dan sebagainya lah. Itu okay, dalam keadaan gitu ni. Kalau ikut apa yang saya boleh faham cikgu cakap, apakah perubahan yang perlu dilaksanakan especially dalam bidang coaching mentoring ni nak meningkatkan skill cikgu? Sebab saya dapati cikgu kena buat banyak persediaan. Memang banyak lah, saya tahu kan, pasal nak buat kelas virtual macam ni dengan masa dia, mungkin macam cikgu kata workbook apa semua tu nak kena disediakan dan sebagainya. Ruang lingkup untuk dia orang meningkatkan kemampuan mereka. Okey, kalau dari segi kemampuan, ruang lingkup kemampuan, saya rasa dari segi orang kata ni, dari segi sistem lah, sistem dari segi peralatan yang kita guna. Kalau dari segi perkara-perkara lain, saya tidak melihat sesuatu perkara yang orang kata ni yang menjadi isu lah. Tetapi kalau dalam keadaan sekarang, mungkin dari segi virtual coaching lah, ya, dari segi virtual coaching, macam mana kita nak coach secara maya, ya, dari segi orang kata ni, dari segi keberkesanan, ya, walaupun kita secara dasarnya kita tidak ada eye contact dan sebagainya, ya, tidak mungkin dari segi body language
ya, body language mungkin keterbatasan untuk kita melihat body language. Makin dengan doktor sekarang saya melihat cuma dari segi paras kata ni paras bau ke bawah ke atas saja kan. Jadi kita tidak dapat dari segi body language, mungkin kita tidak dapat nak melihat dari segi body language dan sebagainya, ya. Tetapi maknanya kalau kita lihat sekarang mana mungkin kemahiran yang perlu kita apabila secara visual course ini dari segi penegasan, sebab ada segi penegasan suara lah. Sebab kita pun sendiri body language kita pun kita tak nampak kalau kita setuju tak setuju dan sebagainya kan. Tetapi mungkin dari segi kemahiran, dari segi intonasi dan sebagainya tu kita kena mantap, orang kata ni kena lihat semula lah dari segi sebab kita keterbatasan ruang fizikal yang kita boleh lihat. Mungkin dari segi itulah yang dari segi body language. Ya, dan itulah di antaranya. Okay. Betul. Sekarang ni kita menyentuh coaching mentoring, kita ada menyentuh tentang keseluruhan pendidikan secara virtual kepada kanak-kanak dan juga kepada ibu bapa dan sebagainya, kita tersentuh. Tetapi yang saya melihat apa yang cikgu terang tadi itu, kalau ikut daripada segi pembangunan, maka di situlah perlunya dilatih menggunakan intonation, percakapan. Bagi saya lah, macam coaching saya dengar orang cakap, intonation pendidikan melalui virtual office ni, virtual kelas pun perlu diberi tekanan, beri perhatian. Cara kita cakap. Pasal apa? Budak-budak sekolah, budak-budak macam biasa, tapi mungkin dilatih macam orang jadi jurihebah lah. Jurihebah kan? Cara pendekatan, cara penyampaian tu, teknik dia lebih lagi terperinci ke macam mana, saya tak tahulah. Sebab macam cikgu kata, kita tak boleh tengok dia punya behavior, tapi kita boleh mendengar banyak kan? Mendengar. So satu elemen coaching tu macam intonation perlu kita, mungkin setengah orang dia cakap mudah. Macam saya bercakap orang tak clear serta sebutan saya sebagainya. Adakah ini pun berperanan juga di dalam pendidikan, especially kepada antara pendidikan, peningkatan pada cikgu-cikgu dan juga pada anak murid, perlu juga kah? Macam VAK juga ni salah satu. Yalah, maknanya apabila kita di peringkat sekolah lah, ya, maknanya perkara-perkara ini yang perlu kita lihat jugalah, dari segi kalau guru-guru dari segi suara kita tidak melihat kadang-kadang contohnya anak saya melihat bahawa ada masa dia off video kan. Dia off video dan sebagainya. Jadi kita tidak tahu sejauh mana dari segi kesediaan fizikal mereka ni lah, apabila dalam proses pembelajaran tersebut. Apabila dia off video dan juga dia off suara, dengan harapan kita mengharapkan dia orang ni dengar lah. Tetapi kita kena, orang kata ni, kena tersemak jugalah tentang perkara-perkara ni. Sebab kita bimbang apabila kita secara visual ni, kalau kita tidak nampak dia betul-betul wujud di hadapan, maka kita bimbang ketika dan saat yang kita sebut poin-poin penting, perkara penting, maka di situ dia terlepas, dia tidak berada di hadapan. Jadi itu juga perkara menjadi faktor utama yang perlu diambil kira lah apabila kita nak secara visual ni. Apabila dia off video dan sebagainya, kita pun tak tahu. Kita bimbang macam tadilah kita tunjuk, kita bincang, tapi kalau kita tunjuk perkara penting dan sebagainya, dia tidak berada di situ. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh kontrol, kita boleh kawal lah. Sama ada dia orang ada kat situ dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita tengok peserta. Kalau tadi ramai 20 orang, sekarang ni dah tak ada lah. Pasal terputus 3 kali. Saya dapati Cikgu Jinggu ada sini. Dia kata, salam coach. Kita kata waalaikumsalam lah. Isu menarik. Menarik dia memang menarik. Kita cakap actually coaching kepada perubahan PDP. Pembelajaran dan pengajaran. Jadi tajuk dia. Jadi buat permulaan ni kita pergi first layer tadi overall. Kedua kita pergi kepada virtual class, penekanan kepada anak budak-budak sekolah dan juga kepada ibu bapa tentang keterangan yang diberikan oleh Cikgu Rajab. Dan tadi saya bawa kepada bidang coaching dan mentoring, bagaimana berperanan untuk meningkatkan pembelajaran dan sebagainya. Sekarang ni kalaulah Cikgu Jinggu ada dapat isu Cikgu nak tulis di sini, saya harap Cikgu tolong kemukakanlah ataupun apa-apa sumbangan Cikgu Jinggu ni, orang pakar kanak-kanak ni, dadak ni,
cikgu boleh suarakan di sini. Cikgu Razak ni adalah former, dia pun seorang guru berpencen lah, dan dia juga former head of coaching and mentoring di Institut Aminuddin Baki. Saya ingat bidang coaching ni cikgu ni dah dekat-dekat berbelas-belas tahun lah. Jadi kalau ada apa-apa soalan cikgu, saya welcome lah cikgu Jinggo. Kalau cikgu masih ada di sini. Jadi saya rasa kalau masih, kalau saya tak tahu lah sama ada cikgu Jinggo masih ada atau tidak. Tadi dia ada mata, ada, sekarang dah tak ada. Tapi saya berbalik pada cikgu tadi. Sekiranya dalam kelas masa kalau berlakunya terputus cikgu, macam mana suasana gambarnya? Nak recall balik budak-budak. Mungkin dalam kelas tadi ada 10 orang. Bila terputus, itu saya takut nanti tak boleh masuk balik ke sebenarnya. Macam mana dia punya backup dan sebagainya. Okey, sebab itulah apabila berlaku keadaan itu, sebab itu pentingnya orang kata ni sesuatu bahan yang berstruktur lah berada di hadapan murid-murid ni. Sebab apa? Semasa kita bersemuka dan sebagainya, cuma kita nak clarify, kita nak jelaskan dan terangkan dari segi ada isu dan sebagainya. Sebab itu maknanya apabila terputus, apabila bahan yang kata ni tersedia di hadapan dengan tersusun dan sebagainya, saya rasa tidak menjadi isu apabila talian terputus dan sebagainya. Sebab masih lagi boleh terus belajar, sebab kita ada target kita dan sebagainya pada hari itu. Cuma dari segi itulah kesediaan itulah yang arahan pertama lah yang penting tadi. Arahan-arahan orang kata ni dari segi objektif pembelajaran pada hari itu. Jadi apabila murid tahu apa nak belajar pada hari itu dan ada dia punya sekuens susunan dan sebagainya, saya rasa apabila kita putus dari sini kita nak menerangkan sahaja, tetapi proses pembelajaran itu mungkin masih boleh diteruskan. Ya. So kalau ikut macam tu cikgu, jadi adakah dia punya kelas setiap hari ataupun dia selah hari dan sebagainya, ataupun ada ruang untuk mereka buat perbincangan sesama mereka ataupun macam mana? Apa tak jelas tadi, terputus tadi. Sekiranya dalam pembelajaran tu adakah dia punya kelas setiap hari ataupun dia ada juga ruang lingkup untuk sama-sama mereka berbincang online, setiap hari mereka berbincang sama-sama dia orang, dan satu hari mereka bertemu balik dengan tutor mereka ataupun dengan cikgu mereka dalam kelas session. Itu boleh disusun sebenarnya, kita boleh susun. Tapi yang ni kita bincang ni dari segi yang ada kemudahan lah. Tetapi ramai juga yang tidak ada kemudahan begini, yang terpaksa berkongsi dengan adik-beradik yang lain sebenarnya. Tetapi memang agak sukar juga kita nak mengatur. Mereka pun susah juga nak mengatur pada masa yang group work, contohnya lah 5 orang, 4 orang dalam satu masa tertentu, sebab kekurangan peralatan dan sebagainya. Tetapi mungkin kita boleh susun dari segi bentuk lain lah, masa dan sebagainya. Kita nak fixkan masa memang agak sukar lah, apabila kita kekangan dari segi gadget dan sebagainya. Okey cikgu, kita ambil kira dengan 3 kali terputus dengan sekarang ni dah dekat 45 atau 50 minit. Tapi kelas kita ni sekarang ni lebih kurang dekat 30 minit lah. Jadi seperti yang kita target. Jadi sebelum kita tamat ni cikgu, kawasan tempat saya ni pun dah gelap. Tempat cikgu tak hujan kan? Sini guruh ni. Sini tak, sini alhamdulillah. Lepas banjir tu. Sini guruh dan sebagainya. Sebelum kita nak buat closing ni, anything yang cikgu nak menyentuh ataupun tambahan ataupun sesuatu yang cikgu rasa terpanggil untuk bagi sikit keterangan dan sebagainya, sila cikgu. Okey, apa yang saya ingat dalam semasa saya turun ke lapangan sebenarnya, selain daripada kemahiran mendengar sebagai coach sebenarnya, kemahiran menyoal dan sebagainya, melihat kepada label soalan dan sebagainya, satu perkara juga yang mungkin dalam sistem persekolahan dan sebagainya, apabila saya membimbing, kadang-kadang tu model-model lain pun digunakan juga bersekali lah. Contoh macam tadi, apabila kita nak coach dari segi orang kata ni mengurus perubahan. Apabila kita menggunakan model-model mengurus perubahan dari segi Kurt Lewin, dari segi Kotter dan sebagainya, itu yang banyak membantu jugalah. Apabila kita nak membimbing, pengetua kata saya nak membuat perubahan. Jadi bukan setakat kita nak bertanya soalan dan sebagainya, tetapi kita kena ada juga backup kita dari segi proses membuat perubahan itu sendiri. Itu juga saya selalu ingatkan diri saya, apabila saya pergi ke lapangan dan sebagainya,
kalau pengetua tu kita dah tahu isunya lebih kepada nak mengurus perubahan, maka homework saya adalah untuk mengkaji apakah elemen-elemen dalam membuat perubahan tersebut. Kalau lebih kepada problem solving, maka apa perkara-perkara yang alat-alat yang boleh saya guna dan sebagainya. Ya, jadi itu mungkin antara perkara yang saya selalu ingatkan diri saya, ya, apabila membuat sesuatu tu bukanlah setakat kita menyoal, bukan setakat kita mendengar, tetapi mendengar tadi dengan melalui struktur tertentu lah. Itu saja ya ingatan daripada saya lah. Okey, saya ingat eloklah kita stop cikgu. Jadi kita ada 3 kali terputus, kita kena bersemangat, tidak terbantu banyak kali. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu, tolong sekali meruangkan masa. Saya tahu masa ni pun tak sesuai lah, tapi nak buat macam mana. Nampak kayaknya tadi cikgu Jinggu ada, dia nampak interested with the topic. Jadi kepada siapa dapat hadir ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang mana sudi mengikuti perbincangan ringkas. Mungkin kita pergi tajuk yang lebih hebat lagi, berhubung direct pada coaching, especially leadership coaching. Cikgu mengendalikan real leadership coaching itu is very interesting, dan saya baca banyak penulisan cikgu menyentuh tentang leadership. Jadi saya ingat setakat itu saja. Kita mohon maaf segala kekurangan itu, ada kelemahan saya, kebenaran semua daripada Allah. Dan saya sangat-sangat menghormati, ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Razak yang sudi datang. InsyaAllah cikgu, kita jumpa lagi cikgu. Okey, insyaAllah. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.